Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tujuan utama saya menghasilkan video pada hari ini adalah untuk meyakinkan ustaz-ustazah, tuan-puan kenapa saya layak cemerlang praktikal. Sebelum saya pergi lebih lanjut, ingin saya perkenalkan diri. Saya Nur Huda binti Ramli, merupakan pelajar semester ketiga PDPP Ambilan Jun 2021 di IPT Kampus Pendidikan Islam. Untuk pengetahuan umum, saya telah menjalani praktikal selama 10 minggu di Sekolah Kebangsaan di Sepandai yang terletak di Kuala Lumpur. Sekolah ini juga merupakan salah sebuah daripada sekolah Yayasan Amir, iaitu sekolah amanah yang dinaungi oleh Yayasan Amir. Sepanjang saya berpraktikum selama 10 minggu, saya telah dikawal sedia dan dibantu serta disokong oleh ustaz saya yang baik budi, iaitu Ustaz Muhammad Khaidir bin Ishaq, dan juga dibantu oleh guru pembimbing saya, iaitu Ustazah Nurul Hafizah binti Zubir. Di sini saya akan perincikan 6 aspek di mana saya layak cemerlang praktikal. Yang pertama, pelaksanaan dan perancangan PDP. Dalam melaksanakan pelaksanaan dan perancangan PDP, saya akan memastikan hasil pembelajaran bersesuaian dengan tahap dan kemampuan murid saya. Selain itu, saya juga akan memastikan perancangan tersebut menarik dan berfokus agar standard pembelajaran berjaya dicapai. Di dalam merancang, kita mestilah mempunyai strategi. Saya bijak dalam memilih strategi. Saya memilih 3 strategi di dalam PDP saya, iaitu berpusatkan guru, berpusatkan murid dan juga berpusatkan bahan. Berpusatkan guru, saya memilih berpusatkan guru kerana saya mendidik dan mengajar di tahun 2, di mana saya langkah ini sesuai untuk langkah pertama, di mana di langkah ini saya menggunakan teknik penceritaan, penerangan dan juga tunjuk cara. Berpusatkan murid, ia selari dengan pedagogi kontemporari di mana murid boleh meneroka dan memberi buah pandangan. Ia bukan saja melahirkan murid yang bijak, bahkan ia juga dapat melahirkan kondisi kelas yang sangat aktif. Di dalam aktiviti berpusatkan murid, saya selalu menggunakan aktiviti berkumpulan ataupun aktiviti berpasangan. Seterusnya, di dalam strategi berpusatkan bahan, kebiasaannya strategi berpusatkan bahan saya akan menggunakan di dalam keseluruhan PDP, di mana kebiasaannya saya akan menyediakan slide interaktif dan juga mereka boleh bermain live game, di mana selalunya saya akan memaparkan game seperti Kahoot ataupun live worksheet, di mana menyebabkan mereka berasa seronok di dalam kelas. Okey, selain itu, sekiranya mengalami kesilapan teknikal, saya akan menyediakan bahan seperti kad pintar ataupun bahan maujud bagi menarik dan memberikan keseronokan kepada mereka untuk meneruskan PDP pada hari tersebut. Sehubungan dengan itu, saya amat menitik beratkan elemen merentas kurikulum di dalam PDP saya. Salah satunya, saya akan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi seperti radio, mikrofon, smartboard dan sebagainya. Seperti contoh, saya seringkali menggunakan smartboard di dalam kelas. Di dalam smartboard tersebut, saya akan menjalani atau bermain dengan murid online gaming seperti yang saya katakan seperti tadi, seperti live worksheet ataupun Kahoot ataupun Word World, di mana mereka boleh mengaplikasikan teknologi maklumat dan komunikasi di dalam kelas. Sejajar dengan itu, saya telah mempraktikkan TMK di dalam bahan bantuan mengajar saya, di mana saya mengaplikasikan slide interaktif, video dan juga online gaming. Saya juga dalam menghasilkan bahan bantuan mengajar, saya menggunakan pelbagai cara untuk menarik minat murid. Seperti contoh, saya menggunakan bahan maujud, kad pintar, kotak ajaib dan sebagainya. Seterusnya, kita beralih pula ke amalan pedagogi masa kini. Sebagai seorang guru yang proaktif, saya sentiasa menambah ilmu dan tidak malu untuk mempelajari ilmu yang bersesuaian dengan pedagogi masa kini. Selain itu, saya juga membimbing dan mengaplikasikan TMK di dalam pembelajaran agar dapat melahirkan pelajar yang celik IT. Selain itu, saya juga mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi. Di dalam kemahiran ini, murid berupaya mengaplikasikan pengetahuan serta berdaya mencipta sesuatu. Saya juga bijak dalam memilih kemahiran insaniah.
Kemahiran yang saya pilih adalah pembelajaran sepanjang hayat, seperti mana saya menerapkan nilai-nilai murni di dalam pembelajaran saya. Selain itu, kemahiran kepimpinan, sosial dan juga komunikasi juga saya praktikkan di dalam kemahiran insania. Seperti mana contoh saya di dalam aktiviti perkumpulan, saya membimbing dan menunjuk ajar mereka bagaimana cara untuk berkomunikasi dan juga bekerja di dalam satu kumpulan. Selain itu, mereka juga diajar cara untuk menaati ataupun mendengar kata-kata pemimpin. Kemahiran yang saya praktikkan di dalam kelas adalah selari dengan pembelajaran abad ke-21, di mana untuk melahirkan pelajar-pelajar yang berkemahiran insania. Seterusnya kita pergi ke aspek yang kedua, pentaksiran. Saya memilih 3 pentaksiran di dalam kelas, di mana saya memilih pentaksiran secara bertulis, lisan maupun pemerhatian. Untuk penulisan, kebiasaannya saya akan menggunakan lembaran kerja maupun buku tulis ataupun buku aktiviti yang telah disediakan oleh KPM. Bagi lisan, saya sentiasa menyediakan satu rekod cacatan di mana murid boleh membaca tidak kepada pasangan masing-masing dan akhirnya berjumpa saya untuk mengesahkan bacaan mereka. Selain itu, mereka juga boleh menghantar rakaman audio bacaan agar saya dapat merekod dan mentaksir mereka melalui lisan. Selain itu, saya juga menaksir mereka dengan pemerhatian. Pemerhatian ini saya akan sediakan satu senarai semak, di mana di dalam senarai semak itu saya akan menulis apa kriteria yang saya akan perhatikan pada hari tersebut. Seperti contoh, saya ingin melakukan aktiviti simulasi pada hari tersebut. Jadi pentaksiran pada hari tersebut saya akan melakukan menggunakan pemerhatian, di mana saya akan membawa satu senarai semak dan memanggil murid-murid untuk melakukan aktiviti simulasi. Murid-murid yang melepasi simulasi tersebut saya akan catat di dalam senarai semak tersebut. Anda belum yakin saya layak cemerlang praktikal? Jom ikut saya selusuri aspek yang berikutnya. Seterusnya, kita jelajahi pula aspek yang ketiga, iaitu refleksi PDP. Refleksi PDP tersebut merangkumi 3 aspek utama, iaitu kekuatan, kelemahan dan juga penambahbaikan. Bagi kekuatan, saya mempunyai kekuatan dalam mengawal kelas, di mana secara puratanya saya mengajar di kelas tahap 1, saya mengajar di tahap 1 dan tahun 2. Jadi saya dapat mengawal kelas dengan baik dan menyebabkan aktiviti pembelajaran saya pada hari tersebut berjalan lancar. Selain itu, saya juga mempunyai intonasi suara yang agak lantang, di mana murid-murid tahun 1 dan 2 memerlukan saya bercakap kuat. Jadi saya tidak memerlukan sebarang bantuan percakapan di dalam kelas. Saya boleh bercakap dengan lantang dan semua murid boleh mendengar suara saya dengan jelas. Selain itu, saya juga merupakan seorang yang kreatif. Saya juga bijak dalam mencipta dan menghasilkan bahan bantuan mengajar yang terdapat dan telah disediakan oleh pihak sekolah. Okey, seterusnya, saya juga manusia biasa yang tidak lari daripada kelemahan. Kelemahan yang saya perolehi daripada praktikum ini adalah yang pertama, penulisan refleksi. Pada permulaan praktikum, saya sangat lemah dalam menulis refleksi. Tetapi walau bagaimanapun, saya melakukan penambahbaikan dengan rajin bertanya dan mendapat teguran daripada ustaz saya. Dengan itu, saya dapat menulis refleksi dengan baik pada setiap minggu. Selain itu, pada minggu pertama ustaz menjalani penyeliaan, ustaz telah menegur saya kerana saya menggunakan kebanyakan bahan yang saya gunakan di dalam PDP pada hari tersebut di dalam tulisan Rumi. Saya tidak malu untuk menambahbaikkan apa yang telah ditegur oleh ustaz. Saya mencari dan membuat bahan yang mempunyai dua bahasa. Murid saya dapat memahami pembelajaran pada hari tersebut. Selain itu juga, pada minggu ke-7 praktikum, kami telah mengadakan refleksi pertengahan praktikum. Melalui refleksi tersebut, saya juga dapat menerima dan berkongsi idea dan pengalaman dengan rakan yang telah diperoleh semasa berpraktikum. Jadi, semasa refleksi tersebut, saya juga dapat menggunakan idea-idea yang dilontarkan oleh kawan-kawan dan dapat diterapkan dan digunakan di dalam PDPC saya. Dengan itu, refleksi pertengahan praktikum dapat membantu saya dalam membuat penambahbaikan refleksi.
Daripada refleksi-refleksi tersebutlah saya compile dan gabungkan untuk didokumentasikan, untuk dijadikan sebagai sebuah portfolio. Alhamdulillah, saya bersyukur saya berjaya menulis refleksi dengan lengkap setiap kali habis PDPC dijalankan. Dengan itu, saya perlu membuat rumusan dan penulisan jurnal bagi minggu tersebut. Saya perlu menghasilkan satu jurnal bagi satu minggu. Ini bermakna selama 10 minggu berpraktikum, saya perlu menghasilkan 10 jurnal praktikum. Saya bersyukur saya dapat menyelesaikan 10 jurnal praktikum dengan tajuk yang berbeza. Penulisan jurnal yang saya hasilkan ini bukanlah penulisan jurnal yang kosong. Ini adalah penulisan jurnal yang sangat membantu saya dalam penambahbaikan PDP saya sepanjang berpraktikum. Sekarang kita lihat aspek yang berikutnya, iaitu portfolio kurikulum. Di dalam portfolio kurikulum, saya perlu menghasilkan 4 portfolio, di mana portfolio tersebut merangkumi maklumat diri, maklumat sekolah, maklumat tugas dan maklumat co-curriculum. Sepanjang 10 minggu berpraktikum, saya perlu menghasilkan 4 RPH co-curriculum. Gagal saya dapat menulis dan menyiapkan RPH co-curriculum dengan lengkap. Saya juga merupakan setiausaha kelab alam sekitar dan gitar semula. Saya telah merancang 4 aktiviti di dalam kelab tersebut. Pada bulan yang pertama, saya telah merancang aktiviti membuat origami daripada kertas terpakai. Pada bulan yang kedua, di mana bulan Mac, saya telah mengadakan mesyuarat pelantikan AJK. Ini kerana pada bulan ketiga merupakan semester yang pertama bagi tahun 2022 dan 2023. Maka kami di pihak sekolah mengadakan mesyuarat pelantikan AJK pada kali pertama perjumpaan. Manakala bagi bulan yang ketiga, bagi bulan April, kami kelab alam sekitar telah menjalankan pertandingan mencipta logo alam sekitar. Dan yang terakhir, bagi bulan Mei, kami telah menjalankan aktiviti menghasilkan seni kraft daripada bahan terbuang. Saya bersyukur sepanjang saya berpraktikum selama 10 minggu ini, pihak sekolah sangat memberi kerjasama kepada saya untuk menjalani RPH co-curriculum. Kini tibalah masanya untuk aspek yang terakhir, iaitu aspek yang keenam, penglibatan dan pengamalan nilai murni dalam aktiviti dan peranan lain. Bagi aktiviti dan peranan lain, yang pertama saya akan menjelaskan tentang inovasi. Saya telah melakukan satu inovasi di mana saya telah menghasilkan satu kit istinja, di mana di dalam kit tersebut terdapat bahan-bahan istinja yang mudah dibawa ke mana-mana sahaja. Yang kedua, saya membuat inovasi compound, di mana compound ini bukanlah menggunakan wang, bahkan ia adalah menggunakan perkataan Jawi. Sekiranya murid melakukan kesalahan dan dikenakan compound, mereka tidak perlu menggunakan wang untuk membayar compound tersebut. Bahkan mereka hanya perlu menulis 5 perkataan Jawi. Dengan ini compound tersebut bukan memurahkan kesalahan mereka, bahkan ini dapat membantu mereka dalam meningkatkan kemahiran Jawi. Okey, selain itu aktiviti saya di sekolah yang telah saya jalankan. Yang pertama, saya juga merupakan guru penasihat bagi unit uniform, sukan dan kelab. Selain itu, saya juga merupakan guru bertugas pada minggu pertama persekolahan sesi 2022 dan 2023. Selain itu, saya juga merupakan AJK Kelab Guru, di mana saya dan kawan-kawan AJK Kelab Guru perlu merancang pelbagai aktiviti untuk dijalankan sepanjang tahun. Selain itu juga saya diberi amanah untuk menjadi guru kelas tahun 2 nilam. Selain itu, yang terakhir, saya juga merupakan guru penasihat bagi program tadarus perdana peringkat kebangsaan. Ini adalah aktiviti-aktiviti yang saya lakukan, dan aktiviti-aktiviti lain terlalu banyak yang tidak dapat saya nyatakan di dalam ini. Akhir sekali, projek kemasyarakatan. Saya telah membuat satu projek di mana projek tersebut melibatkan masyarakat. Saya telah merancang satu projek di mana projek tersebut bernama Tafakuh Fidi. Program tersebut akan melibatkan guru-guru dan juga ibu bapa.
Program tersebut akan dijalankan pada setiap bulan. Untuk bulan yang pertama, saya telah jalankan pada bulan April. Pada bulan April kami adakan secara bersemuka, di mana kami adakan di surau sekolah. Pada bulan berikutnya, pada bulan Mei, kami akan jalankan secara Google Meet. Ini yang melibatkan dengan masyarakat luar, iaitu ibu bapa pelajar SKDP itu sendiri. Di sini, dengan aspek yang telah saya bentangkan tadi, ingin saya merumuskan 3 perkara mengenai diri saya. Saya mempunyai minat yang sangat mendalam di dalam dunia pendidikan. Saya juga suka belajar dan memperbaiki kesalahan diri serta kelemahan diri saya. Dan yang ketiga, saya suka bekerja di dalam kumpulan dan cepat menerima perubahan sekeliling. Dengan ini, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya layak cemaran praktikum, insya-Allah.